Riyadhus Shalihin surah 8 ni 9 baris pada atas. Dan adalah Al-Mughirah bin Syu'bah beristeri 80 perempuan, ya. Maknanya Mughirah bin Syu'bah ni pernah berkahwin dengan 80 orang, ya. Macam mana tu kan, maknanya yalah, beristeri kemudian bercerai kau, meninggal kau, ya. Dan adalah sahabat Nabi SAW seorang yang baginya 3 isteri dan 4 isteri, dan seorang baginya 2 isteri. Demikianlah yang tiada terhingga mereka itu, kerana murad, ini maksud dengan membanyakkan isterinya dan mensedikitkan akan dia itu sekira-kira memecahkan syahwat, ya. Maknanya kadar isteri yang ramai itu menunjukkan syahwatnya kuat, ya. Kalau isteri itu 2 tu, maknanya syahwatnya tak kuat sangat, ya. Tapi ingat ya, saya cerita tentang syahwat ni, jangan kata benda ni apalah syahwat kuat mana, tak boleh cakap macam tu. Manusia ni memang Allah jadikan ada kategorinya. Kalau saya belajar ilmu Stephen ni, dipanggil ilmu Stephen, ya, mengenalkan personality individu, ya. Yang kuat syahwatnya orang yang otak bawah, ya. Orang otak bawah ni sama ada orang otak kanan bawah atau otak kiri bawah. Itu kalau level pengkajian otak dipanggil otak mamalia, otak haiwan, otak lembu kan. Dia ada 3 lapis otak. Otak tengah dipanggil otak reptilia, kira cicak men lah kira. Otak tengah, otak bawah. Otak tengah, otak mamalia. Otak atas, otak manusia. Dia panggil neocortex, otak bawah. Ini kajian otak, ya. Jadi siapa yang otak bawah tu, otak yang paling bawah tak dipanggil apa? Otak reptilia tu, tu tak dapat nak dijangkau lah, ya. Dari segi pemikiran dia tu memang tak dapat dibaca, lebih kepada sifat kemalaikatannya tinggi atau sifat kehaiwanannya tinggi. Tahu tak? Ini otak yang tengah, otak yang bawah-bawah. Maka otak level tengah ni ada yang jenis otak mamalia tadi, otak lembu, otak haiwani dia panggil. Jadi kecenderungannya kepada untuk kata menyebarkan bonihnya itu lebih kuat, ya. Sebab tu yang siapa otak bahagian bawah tu ni yang yang tu tengah, bawah, atas, ya. Siapa yang berkedudukan otaknya bahagian tengah, bahagian bawah, ya. Dia tengah, mana tengah di tengkuk ni, bawah yang bahagian bawah, atas yang atas, ya. Jadi siapa yang otak bahagian 2 yang bawah, maka ada kemungkinan ke arah kahwin tu lebih ramai. Pasal dipanggil otak haiwani itu, ialah kalau kita gambarkan binatang tu kira kerja apa? Makan beranak, kan? Kemudian otak atas ni dipanggil otak manusia, neocortex, otak baru, lebih banyak berfikir. Jadi bila yang jenis banyak berfikir itu syahwat dia kurang sikit, ya. Ada yang kuat belajar, ada yang kuat berfikir, kuatkan idea. Itu yang jadi macam Imam Nawawi, Imam apa kan, sampai tak kahwin Imam Nawawi pasal memikirkan tentang ilmu melebihi segala-galanya. Mana kenikmatan bagi dia ialah dengan berfikir dan ilmu. Jadi bab berkahwin ni tak berapa selera sangat. Itu otak atas ni, ya. Kalau tanya di kalangan tuan-tuan ni, ada rasa tak kahwin seorang lagi tak? Seorang pun dah panik.
kan? Itu maknanya mungkin otak atas lah. Pasal dia fikirkan tentang kan nak nanggung anak ni rasa limon nak baju sekolah hai lagi lah, makan minum lagi, pampers, susu mahal sekarang ni. Oh cukup lah. Ya. Itu jenis otak atas yang panjang berfikir tu. Kalau sebut tu tak cukup lah seorang. Ya. Itu mana nafsu kurang sikit lah. Tu pun kadang-kadang sebulan 3 kali je kan. Pasal fikir banyak nak duit. Beramal pun berfikir boleh kau dia kan. Itu yang seorang ya. Yang jenis otak bawah ni, itu yang jadi ramai. Ya, sebab dia mementingkan bahasanya nafsu dah kuat pada nafsu itu. Tapi dengan orang yang kuat nafsu inilah yang meramaikan zuriat. Manusia ni jadi ramai dengan orang otak haywani ni. Ya, orang otak manusia tu meningkatkan nilai ilmu. Faham tak? Jadi ilmu yang tinggi-tinggi kok tak ada orang nak belajar, payah juga, kan? Maka yang otak bahagian bawah ni kojo meramaikan orang. Otak bahagian atas ni kojonya menambahkan ilmu, menambahkan kemajuan, ya. Otak yang tamah tadi tu mana-mana lah, ya. Yang lebih kepada menjadi wali-wali itu, tu yang otak tamah. Otak bawah, sorry, otak bawah ni. Otak bawah lagi, otak tamah, ya. Maksudnya ni. Tuan-tuan faham tak? Kau dah poning. Saya pun dah poning. Ya, yang paling bawah namanya otak tengah, otak bawah, otak atas ya. Tengah, bawah, atas. Yang atas mementingkan nilai ilmu, nilai berfikir, ya. Orang-orang inilah yang memajukan kalau sebuah negara tu, yang berfikir masa depan negara ni apa nak dibuatkan. Ya, apa bidang pengajian ilmu yang kita akan ajar tu semua orang otak atas tu. Yang duduk di universiti apa tu, ini semua orang otak atas. Boleh faham tak? Yang jenis nak buka kedai, cari duit, cari perempuan, buat bini, ramai tu, itu semua otak bawah. Ya. Yang memikirkan tentang nilai akhirat itu otak tengah. Faham tak? Ini kajian otak ni. Ya, jadi Allah dah bahagikan tiap-tiap jenis orang tu ada fungsi dia. Ya, yang mana kuat pada otak tengah itulah yang menghasilkan ilmu metafizik ni, ilmu tasawuf kesufian. Ya, tasawuf kesufian ni orang yang otak apa? Otak tengah. Yang buka kedai, meniaga-meniaga, yang kahwin ramai-ramai. Nafsu kuat, orang otak bawah. Orang yang suka mengkaji, research, ilmu, idea, buat benda-benda yang futuristik, ini orang otak atas. Apa tu? Itu sebab tu tak boleh disalahkan. Jangan kata apa kau ni kahwin ramai mana? Pasal dia otak bawah. Memang ke situ pemikiran dia tu. Ya. Ya, sebab tu ada sahabat yang bini ya, dua, itu mungkin otak atas. Paling kuat dia pergi dua lah. Kan, ataupun mungkin seorang. Tapi yang ada sahabat yang isterinya empat. Ada isteri 3. Tadi yang apa tu? Yang 80 tu, mungkin otak tengah. Otak apa? Otak bawah tadi. Otak bawah, bolah kanan. Dia ada lain tu. Yang bolah kanan tu yang paling bahaya. Yang paling bahaya lah. Paling kata kalau kata Romeo tu itulah dia orang. Saya pernah buat kajian lah, siapa yang kahwin lebih daripada seorang ni, saya tanya ni jenis perangai sifat jenis betul tak? Yo, saya nak tahu. Kan? Kita dah baca lah perangai orang ni macam ni acanya. Kan? Siapa nak tahu tu kena bawa nasi kunyit lah, kan? Kuning. Buat yang balik jumpa saya boleh ajarkan ilmu. Ya, siapa nak tahu lah. Mana kalau orang perempuan nak tahu laki ni ada potensi tak kahwin ramai, jumpa saja. Itu lebih sikit 2 ekor ayam tu. Ya. Ni kan ilmu hujung ni tak, ni berdasarkan kajian otak. Ya. Sebab tu ada orang kita sebut tentang kahwin ramai tak ada selera langsung. Tak ada. Ada yang dia sebut kahwin ramai sengi kan. Dan urangan tu ada lebih. Masalah bini tak takut kat dan kan? Itu yang bukan dia tak takut bini tak takut kat dan tu.
tadi. Ya. Jadilah ceritanya bahawa ada sahabat Nabi yang kahwin 2 bini, ada yang 3, ada yang 4, ya. Sebab dia tadi kita dah ulaskan apa yang lepas, mana dengan adanya isteri ini menenangkan akal bagi mengkhusyukkan ibadah. Faham tak? Jadi jangan tumpukan pada kenafsuan tu saja. Tak, itu normal sebagai manusia yang memang Allah ciptakan bernaluri itu, ya, perlukan ada hubungan suami isteri itu dengan tujuan apa? Meningkatkan apa? Hormon testosteron namanya. Testosteron ni adalah hormon anti stres yang menyebabkan seseorang itu akan berasa tenang. Ya. Ibarat kata kalau orang lain tu ambil dadah baru tenang, tapi Allah Ta'ala jadikan tak payah kau ambil dadah dah, kau kahwin, tidur dengan bini kau, esok tu tenang kan. Nampak tak? Sebab manusia ni kan ada 4 jenis hormon. Dopamin, apa lagi? Empat lah, saya lupa lah. Empat hormon kebahagiaan dalam kita. Sebab tu bila kita minum kopi, rasa tenang kan? Oh, sedap, rasa ngantuk nak tidur. Makan coklat pun rasa sedap nak tidur, kan? Sedap, tenang. Maknanya dengan ada makanan tertentu merangsang hormon-hormon ketenangan, hormon kegembiraan. Salah satu daripada yang mendatangkan hormon kegembiraan ialah bersuami isteri. Ya. Sebab tu saya pernah sebut itu kan, ada wali Allah yang mencapai puncak ketenangannya ketika air maninya terpancut di atas badan isterinya. Ketika itu dia punya iman yang paling tinggi, karena mengenangkan nikmat Allah Ta'ala yang dia rasakan sangat tenang. Itulah kedudukannya. Ya. Tunggulah ni dah sampai makam tu. Dia dah rasa. Ya. Jadi jangan pandang itulah kata, jangan kita ni pasal istilah kata tabu kan, dia sebut hal-hal ni je, kita memandangkan bodoh nafsu ni semua tak elok kan. Sebab kita dah ni macam di set kan, bodoh nafsu ni semua tak elok kan. Itu sebenarnya untuk mendatangkan ketenangan. Sebab tu Allah halalkan adanya isteri untuk berkahwin, sehingga kan Nabi ajar kalau lelaki itu berhajat, isteri itu kena tunai. Kalau dia mengelak, dilaknat dari malaikat sampai ke pagi. Nampak tak? Sebab apa? Penting benda tu. Kalau sehingga di atas tunggangan pun dipanggil kena turun. Ibarat kata isteri kita ni nak pergi sekolah, kalau pergi kerja dah cantik pakai makeup, kata yang tunggu dulu dah. Kono masuk balik. Dia pancikat merah pun kono tunaikan suami tu. Tapi lagi dia berakal lah sikit kan. Orang nak pergi pojok sekolah masuk tu malam tadi tak nak kan. Ya. Jadi mana sama ada banyak isteri atau sedikit isteri tadi sekira-kira memecahkan syahwat. Ya. Ada saya tengok dalam YouTube di negeri Arab kan, ada seorang yang dia ni kekuatan dia mengatasi 100 orang lelaki. Ya. Kekuatan fizikal, dia boleh patahkan duit siling tu macam tu je. Patah. Dia tak berani nak salam ke orang, takut dia genggam tangan orang patah. Dia boleh tolak ke tapi seorang dia. Memang kuat tu. Bukan saja cakap kuat. Dia tu superman dari badan dia gompal lah sikit. Ya. Dia ada 4 orang isteri, setiap orang tu 15 kali sehari. 4 orang ni kan ditanyalah dalam tubuh ramah tu macam mana. Tak apa besok kan. Pasal orang ada kan. Nak cerita itu cerita sebenarnya. Jadi tahap itu yang memecahkan syahwatnya akan menjadikan dia tenang. Ya. Bila tenang tu dapat ibadah dengan sempurna. Khusyuk semayang, tak ada tingkat benda lain. Tak cukup tu terbayang-bayang apa. Bila ada nasi lemak tu kan. Dan menetapkan hati, ya, dapat memecahkan syahwat dan menetapkan hati. Maka sayugianya ubat itu sekadar penyakit. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya. Jadi penyakit kita dapat selesai dengan 3 orang. Cukuplah dengan 3 orang.
Penyakit kita ni dengan seorang cukup. Penyakit itu maknanya keperluan tadi ya. Keperluan kita dengan seorang memadai, maka seorang. Ya. Dan faedah yang ketiga, menselesaikan hati, ya, menselesaikan hati daripada mentadbirkan pekerjaan rumah, daripada memasak makanan dan menyapu dan mensediakan segala sebab kehidupan dan barang sebagainya, kerana isteri yang saleh itu memadai tadbirnya itu akan segala pekerjaan yang demikian itu. Ya. Mana faedah daripada berkahwin ini? Dengan adanya isteri, maka urusan memasak, menguruskan pakaian, mengomeh rumah, ya, dapatlah diselesaikan oleh isteri tadi. Ya. Sememangnya orang lelaki ni secara asasnya cakap kasar pemalih lah kan. Bukan pasal pemalih dia tu malih, tak, pasal dia sudah sibuk mencari rezeki. Ya, jadi rumah itu sekadar tempat dia berehat. Kalau orang perempuan kata nak marah lelaki tu, awak ni pemalih betul lah kat rumah, langsung tak nak tolong. Cuba tukar, kau pergi cari kerja sikit. Kau cari kayu balak tu, kau bawa balik apa ni, ikan, kau tangkap ikan kat sungai tu, kau pergi tobang pokok kelapa tu, tengok, kau panjat kelapa, kau kukur kelapa, kau belah kelapa, cuba kau baik. Kau nak kata dia pemalih. Nampak tak? Jadi biar adil lah. Janganlah orang perempuan sana nak kata lelaki ni pemalih. Dia keluar rumah tu daripada pukul 7 keluar, balik sampai pukul 6, 6:30, ingat dia melopong ke apa? Buat kerja, kena maki dengan bos, kan? Naik motor panik, berhujan, kena putih ke apa-apa, pelanggar kereta orang, dia kena konek kerja, ngantuk tertidur, masuk longkang, atas tangan kaki, apa? Ingat? Tak menggadai nyawa apa? Tiba-tiba nak kata pemalih abang kan? Aku fikir sikit. Ya, dia nampak konon-konon macam dia basuh pinggan, lipik kain, masak tu, itulah kerja paling konek di dunia kan? Mana berlaku adil lah. Ya. Kalau kita suruh awak ganti dompet saya, pergi kerja macam saya buat, tak mampu dia lah. Kita pun tak mampu juga kalau suruh basuh pinggan jaga anak, jangan kita pun nak istirahat dia buat kan, melopek anak dia. Jadi berlaku adil lah. Bahagian kita orang lelaki ada diberi kemampuan untuk kerja borek, kerja susah di luar rumah. Bahagian orang perempuan diberikan kerja borek juga yang dalam urusan rumah tangga. Nampak tak? Jadi jangan nak menyalah-nyalahkan, sebab Allah dah susun dah tiap-tiap orang tu, tiap lelaki, tiap perempuan ada bidang kerja dia masing-masing. Ya, lengkap melengkapi. Jangan saling nak menyalah-nyalah. Ya. Ada yang dia ingat dia jaga anak sebagian kan. Jadi lelaki balik, bila kau awak tak jaga anak, saya nak rehat lah. Kan lelaki tu dah kerja, susah, balik dia hadapkan anak tu suruh jaga. Kan. Jadi berlaku adil ya. Jadi sebab itu Allah ciptakan wanita itu dan disyariatkan berkahwin antara matlamatnya, faedahnya apa? Menyelesaikan pentadbiran urusan rumah tangga, masak, menyapu, menyediakan segala sebab kehidupan tadi ya, lipik kain, gosok baju ya. Kerana jikalau ada ia seorang orang ya, mana seorang lelaki itu ataupun seorang manusia itu, yang lelaki itu dialah buat segala-galanya. Ya, jikalau ada ia seorang mengerjakan akan tadbir rumahnya itu dan pekerjaan isi rumahnya dengan sendirinya, nescaya kebanyakan waktunya itu hilang dengan masyghul ia akan yang demikian itu. Ya, jadi kalau semua dia buat, maka akan menjadi masyghul, menjadi sibuk dengan urusan kehidupan saja. Ya, mungkin tak sampai nak beribadat kan. Macam orang perempuan sibuknya mungkin pagi kan, komeh, tidur, apa ni, basuh pinggan, komeh kan, apa, basuh baju, sidai apa semua, masak sampai pukul 2 balik kan. Kalau kata suami tu balik makan tengah hari, selesai sampai situ lah tu, suami pun kerja balik contohnya. Jadi isteri tu dia bola petang dah tak ada apa-apa lah kan. Rehat, dia mungkin kat situ nak mengaji ko,
nak datang kuliah petang pukul 3 kan, dah ada masa tak? Laki pula yang daripada pagi dari kerja sampai pukul 6 dia balik rumah, ada dah orang siapkan makan minum, petang 6.30 dah makan, boleh pergi masjid sampai pukul 9.30 kan. Ada ruang pula untuk dia tumpukan ibadat. Kalau dia duduk seorang, dah lah balik kerja ni, rumah lah bersepah, baju tak dibasuh lagi, tak dipek, nak gosok lagi esok nak pergi kerja, maka tak akan sempatlah dia nak solat berjemaah pun malam. Jadi begitulah faedahnya Allah menjadikan orang lelaki perempuan suami isteri ni ada bidang waktu yang kata saling melengkapi lah, ya, bekerjasama. Siang isteri uruskan rumah, ya, sampai ke malam lelaki keluar mencari kerja dan dia pula dapat beribadat dengan tenang, ya, pada bulan malam dah, ya. Jadi kalau tak ada tadi, jadi habislah kebanyakan waktu itu hilang dengan masyghul, ia akan demikian itu. Bersalahan jikalau ada yang mempunyai isteri. Berbeza, bersalahan mana berbeza dengan orang yang ada isteri. Maka sekalian pekerjaan itu memadalah istrinya yang mengerjakan akan dia. Ya, urusan rumah tangga tu isteri yang uruskan, menjaga anak. Memang itu Allah Ta'ala dah jadikan orang perempuan. Tapi sekarang ni pasal orang perempuan dah keluar bekerja, maka fitrah tu dah lari lah kan, fitrah tu dah lari, ya. Jadi tu yang rumah tangga jadi kacau. Pasal isteri pun menguruskan masak pun dia, baju pun dia, anak pun dia pun pergi kerja kan. Nampak? Ini semua akibat sistem lah kan. Sistem zaman kita dulu kan, memang kerja lelaki tu katalah pergi sawah tu, walaupun isteri menolong pun sampai tengah hari ya, kan. Pasal masa pun ialah hidup kita pakai kereta, air pakai gigi kan. Tak ada nak bayar rotek, naik kereta longgu ya, mana ada rotek kan. Naik bisikal tu. Tapi pasal tekanan kehidupan sekarang, kita nakkan modernisasi, mana ada harga yang perlu kita bayar. Nakkan rumah yang selesa dengan lampu, dengan aircon, dengan apa, elektrik ni tinggi lah kan. Bila elektrik tinggi, mana keperluan duit tu kena besar. Boleh lah kereta yang pakai rotek, ya. Kereta tak nak yang kecil-kecil, nak besar-besar, rotek sampai 2800 kan. Jadi menyebabkan apa? Kita terpaksa laki bini keluar bekerja. Pasal nakkan keselesaan, itulah bayaran dia. Kalau sekadar nak boleh hidup dengan baik seorang dia kerja, tapi nak selesa kan, nak masuk Facebook rumah kita besar kan. Jadi kononlah ramai kerja laki bini. Ya, nak dapatkan income sebulan 10,000, laki 5,000, bini 5,000. Kan, rumah saja bayar kat 3,000. Kereta dah 1,400 estima kan, betul kan? Nak selesa. Ya. Maka terabailah anak. Ya. Jadi suami isteri terpaksa kerja. Jadi tu jadi bergaduh tu. Awak tak kau pergi rumah ke? Apa awak ingat saya ni? Bila jalan tu, saya pun kerja juga. Awak ingat seorang-seorang dia kerja, laki marah bini, bini marah laki kan. Jadi itulah jadi. Ya. Yang asal fitrahnya memang Allah ciptakan perempuan ni untuk duduk di rumah saja. Tapi itulah, zaman telah beredar, berlalu, berubah. Hadapilah ya apa yang berlaku sekarang ni, ya. Maka tadi ya demikian itu bersalahan jikalau ada yang mempunyai isteri, mana isteri yang sebagai suri rumah tangga yang sebenar, maka sekalian pekerjaan itu memadalah istrinya yang mengerjakan akan dia. Maka selesailah hatinya, mana ataupun selesalah hatinya, selesai hatinya dengan berbuat ibadah dan menuntut ilmu. Ya, jadi si suami pun dah habis kerja, balik buka baju kerja, kata bang ni baju Melayu dah siap, buat abang nak pergi masjid kan. Pakai baju Melayu, kain-kain pergi masjid dengan kuliah kan. Tenang tak? Tenang lah deh, balik masjid Isyak ni ada makan malam, betul tak? Selesa lah. Ya, jadi suami pun dari urusan bekerja mencari nafkahnya pun selesai, dapat ibadah pun selesai. Dan isteri itu memang asalnya suri rumah tangga,
dah uruskan anak pagi-pagi, yang belah petang pun dapat rehat sekejap, malam sambung sikit kedua lagi, masak-masak untuk makan malam, ya. Dia pun boleh duduk kat rumah pagi itu sampai-sampai dia basuh baju washing machine tu, bolehlah dia baik duha, baik rakaat ke 6 rakaat. Tapi dia mengaji sikit kan, anak-anak sekolah, ya, suami pun kerja, tapi lah dia beramal kan. Mana waktu dia tu tak ada lah. Suntuk, mana lapang lah dia nak masak sekejap, boleh semayang sekejap. Jadi ada kelapangan tu, nampak tak? Jadi bila ya perjalanan rumah tangga yang betul, ya, masing-masing ada ruang untuk beribadah, ya. Boleh saling tolong-menolong lah, ya. Dan kerana inilah kata Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zawjatu salihah laysat min ad-dunya fa innaha tafarraqat lil akhirati wa innama tafridhiha laka tadbirul manzil wa biqada'i syahwati jami'an. Artinya bermula isteri yang saleh atau salihah dalam bahasa kita, bukan ia daripada dunia yang sia-sia. Mana cerita bini ni bukan cerita nak tidur ya dengan dia tu, bukan. Ya. Bukan sekadar nak melampiaskan nafsu yang disifatkan sebagai hal dunia saja. Ya. Bukan dunia yang sia-sia, maka bahawasanya adalah ia menselesaikan akan dikau bagi berbuat akhirat, dan hanya saja menselesaikan bagimu dengan mentadbirkan ia akan pekerjaan rumah tangga. Nampak? Jadi laki ni yang paginya pergi mencari nafkah, baliknya tu kalau berhajat pada isteri ada yang menunggu, bila-bila masuk kata potik Jumaat kan, selesai, tapi ibadat kat masjid, ya, sembahyang maghrib tu pernah mati selesai dah tadi keperluan dia tadi, petang-petang balik kedua tu, ya, isyak pun selesai, balik sebentar tidur kan, contohlah, ya. Jadi sebenarnya itu adalah untuk tujuan akhirat, ya. Makna bersuami isteri itu sendiri adalah untuk tujuan akhirat. Ya, jangan kita tadilah memandang negatif benda yang negatifnya. Kalau tak berkahwin itu dah jadi zina, itu memang betul lah. Tapi bila dah berkahwin benda itu halal, sehingga Nabi pun kata sesungguhnya pada faraj isteri kamu ada sedekah kan. Nah, sampai sahabat tu tergamang pula Nabi cakap ini. Ya Rasulullah, macam pula ke faraj isteri pun ada sedekah. Kalau kau buat benda ni ke benda yang haram, apa ni dengan penzinaan, dosa tak dosa? Dosa. Dah isteri kau tu halal kau haram? Halal. Dah buat benda halal, baiklah pahala. Kan? Tapi janganlah rajin nak bersedekah kat situ ya. Sedekah dalam masjid semua kan. Sedekah kat sekolah saya sikit kau. Ada Ustaz Nazim kat luar ya, sedekah wakaf apa-apa. Baik. Berbuat akhiratnya dan hanya menyelesaikan bagimu dengan mentakdirkan dia akan pekerjaan rumah tangga dan dapat menyampaikan syahwat sekaliannya, ya. Dan faedah yang keempat, menyukakan hati dan menjinakkan akan dia dengan sebab muasyarah dan mukhalatah. Muasyarah ni makna bersenda gurau lah, ya. Makna kita suami isterinya bersenda gurau, dan juga mukhalatah makna bercampur lah, ya. Arti kata ya dalam hubungan suami isteri lah, ya. Dan makna dua lafaz ini satu jua, iaitu bercampur dengan isteri dan sekedudukan gitu, ya, dengan dia, ya, dan melihat akan dia dan bermain-main dengan dia, itu iaitu menyukakan hati. Ya, tapi masalahnya menyukurkan ni masa zaman muda dah tua ni tak selera kan. Ya, sebenarnya dia bukan masalah ke bini kita tu dah tua pun tidak. Yang saya belajar ni dengan bahagian apa, ada ustaz lah, dia ni ustaz belajar ke emosi dalam bidang syaraf. Dia mana bidang doktor lah, tapi dia pun mahir dalam bidang Quran. Dia tapi masa tu dia sebut macam tu lah, dia kata ada caranya nak menghidupkan balik hormon cinta ni. Hormon cinta ni epamin ke nama hormon tu.
Dia dompet kan, dopamin. Apa lah lupa dopamin lah dompet. Tapi ada satu, bukan satu, dua. Ada dua tu namanya hormon cinta. Masa kita muda, hormon ni selalu keluar. Tapi bila dah tua, kurang keluar, tak tahu lah dari mana. Tapi boleh dihidupkan balik. Tu yang ada setengah, ada orang yang tua-tua pun nampak romantik. Kan, naik motor berpaluk, jalan pimpin tangan. Yang sebahagian tu laki dengan bini satu batu lapan. Copek lah. Apa ambil tu kan. Ada yang berpimpin naik motor sama-sama pergi kuliah. Itu maknanya hormon cinta dia tu tak padam lagi. Yang dah padam tu yang beli 1 kilo tu. Ada makanan dia dan ada cara untuk sebabkan dia balik. Ya, dia berkaitan hormon tu, bukan pasal kita dah tua kau mati kucukkan, bukan itu isu dia. Dia ada hormon tu yang akan menghidupkan balik. Ya, nanti kalau saya jumpa belajar tu saya cerita. Ya. Jadi tu dengan adanya isteri tadi bergembira, berseronok, tenang hati, ya, menguatkan bagi hati, sukakan hati dan menjinakkan akan dia yang menolongi kepada berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dan menguatkan bagi hati atas berbuat akan dia kerana tabiat manusia itu segan ia daripada berbuat ibadat. Segan yang mana? Malih lah. Malih buat ibadat kerana ibadat itu menyalahi akan yang disukai oleh nafsu. Maka jikalau digagahi akan diri itu selama-lamanya dengan berbuat ibadat, dengan tiada diberi akan kesukaannya itu, nescaya enggan. Segan tadi enggan tadi segan. Enggan ia berbuat ibadah dan segan ia pada berbuat dia. Jikalau kita beri akan kesukaan itu dalam setengah waktu, nescaya rajin ia pada setengah waktu pada berbuat ibadah dan beristeri itu setengah daripada yang disukai oleh nafsu, yang menolongi akan rajinnya pada berbuat ibadat seperti memakan makanan itu disukai oleh nafsu yang menolong menguatkan akan berbuat ibadat. Ya. Jadi maknanya kalau kita ni pojok ibadat saja sampai tahap jemu. Jadi untuk rest dia tu ialah dengan bersuka-sukaan suami isteri. Ibarat tempoh berehatlah. Bila kita seronok dengan sesuatu nak buat benda lain kan, jadi rajin kan. Sebab tu kunci orang lelaki kat benda tu lah. Dia lelaki tu malih ya, abang masuk bilik. Langsung dah selesai. Pergi padai bang, baik. Sidai baju bang, boleh. Sebelum dapat bang sidai baju, awak dah sidai. Dan banyak kodoh boleh lah. Dapat ya bang sidai baju, boleh. Ada lagi ke tak kain, dah habis lah. Itu dah cerita kunci dia tu. Lelaki itulah dia. Ya betul kan tuan? Allah a'lam. Orang lama kata betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asnal insana fi khusr alladziina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arzuqna imanan kamilan warzuqna ittiba'as siratal mustaqim. Wa la tu'assir wa ta'sir karim. Wa tabi'il khair. Sallallahu alaihi wasallam.